Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke webinar Usia Bukan Halangan Gaya Hidup Sihat, anjuran Galen Center for Health and Social Policy. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada petang ini, sama ada melalui platform Zoom ataupun Facebook Live. Webinar kita hari ini adalah untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar cara-cara untuk amalkan gaya hidup sihat, terutama sekali buat mereka yang sudah berusia ataupun anak-anak dan para penjaga yang menjaga warga emas. Selepas sesi pembentangan, terdapat sesi soal jawab dengan para penceramah. Jika hadirin sekalian ada soalan, boleh ditanyakan melalui laman web Slido. Link tersebut ada tertera di skrin dan akan diberi melalui Zoom chat box dan Facebook comment. Untuk meneruskan majlis, saya ingin menjemput pengerusi majlis iaitu Profesor Madya Dr. Farizah Muhammad Hairi. Dr. Farizah merupakan seorang pakar kesihatan awam di Department of Social and Preventive Medicine, Universiti Malaya. Beliau banyak terlibat dalam penyelidikan tentang kesihatan awam. Sekarang, fokus penyelidikan beliau adalah mengenai kesihatan warga emas melalui projek PEACE ataupun Prevent Elder Abuse and Neglect Initiatives. Beliau juga ada melakukan projek yang bernama Caregiver for Elderly. Dr. Farizah juga meluangkan masa beliau dengan penglibatan dalam program-program kebajikan seperti program Dr. Tuyu. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan Profesor Madya Dr. Farizah untuk meneruskan majlis. Persilakan Doktor. Terima kasih Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita semua sedia maklum bahawa negara kita, Malaysia, bakal menyusul memegang status negara tua berikutan kadar kelahiran di negara kita yang semakin rendah dengan jangka hayat penduduk yang semakin panjang, iaitu secara purata hayat kaum lelaki Malaysia adalah 72 tahun, manakala kaum wanita 77 tahun. Ini mengikut Jabatan Statistik Malaysia 2019. Oleh itu, kita ingin memastikan bahawa warga emas di negara ini melalui proses penuaan yang sihat di mana mereka masih berkemampuan untuk berdikari dan menguruskan diri sendiri. Sesuailah dengan tema webinar kita pada hari ini, iaitu usia bukan penghalang gaya hidup sihat. Objektif webinar pada hari ini memberi tumpuan kepada 3 aspek, iaitu kesihatan fizikal, gaya pemakanan sihat dan kesihatan minda di kalangan warga emas. Webinar pada hari ini seperti yang telah dimaklumkan oleh Alia just now adalah akan dimulakan oleh kata-kata aluan, kata-kata ucapan pembukaan oleh Dr. Noraliza dan diikuti oleh 3 sesi perkongsian daripada pakar pemakanan, pakar psikiatri dan juga jurulatih bertauliah warga emas. Kemudian kami akan kongsikan juga demonstrasi senaman yang mudah diikuti untuk warga emas dan akhir sekali kami buka ruang untuk sesi soal jawab. Webinar ini akan berakhir pada jam 4 suku petang dan kita semua perlu ambil perhatian bahawa bukan hanya bila berusia baru kita nak amalkan gaya hidup sihat. Malah gaya hidup sihat ini perlu bermula dari peringkat awal usia lagi. Barulah kita semua sama-sama dapat memberikan sokongan yang sebaik mungkin untuk golongan warga emas agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan sihat dari segi fizikal, mental maupun sosial. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Galen Center yang telah menganjurkan webinar ini. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat kepada hadirin dan para pendengar sekalian. Baiklah, sebelum saya menjemput Dr. Noraliza binti Nordin Merican untuk memberikan ucapan pembukaan, izinkan saya memperkenalkan beliau. Dr. Noraliza ialah seorang pakar perubatan, kesihatan awam dan juga Ketua Penolong Pengarah Sektor Warga Emas di bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga di Kementerian Kesihatan Malaysia. Sektor Warga Emas berperanan dalam merancang dan melaksanakan program kesihatan untuk warga emas.
Pada hari ini, Dr. Nurhaliza akan memberikan sepatah dua kata mengenai mempromosikan penuaan sihat dalam komuniti setempat. Dipersilakan, Dr. Nurhaliza. Terima kasih Dr. Fariza yang berusaha Profesor Madya Dr. Fariza hari daripada Fakulti Perubatan Universiti Melaya, yang berusaha para panelis kita Puan Azizah binti Osman, Puan Siti Adibah Abdul Halim dan juga Dr. Wan Izwin Wan Hassan dan para penonton sekalian. Yang di luar sana yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat bertemu dalam platform virtual kepada semua yang hadir di webinar Usia Bukan Halangan Gaya Hidup Sihat. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada pihak penganjur Gallen Center for Health and Social Policy dalam memberi penghargaan ini kerana menjemput saya untuk memberi ucapan pembukaan bagi sesi webinar ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita ketahui, penduduk di seluruh dunia telah bertambah tua dengan kadar yang lebih pantas jika dibandingkan dengan masa lalu. Dan peralihan demografi ini akan memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat. Dan tidak terkecuali juga Malaysia. Warga emas di Malaysia, mereka adalah golongan yang berumur 60 tahun ke atas. Mereka dianggarkan seramai 3.2 juta yang merangkumi hampir 10% daripada populasi Malaysia secara keseluruhan. Dan daripada jangkaan Jabatan Statistik Malaysia yang mengunjurkan populasi warga emas, mereka akan terus meningkat dan akan melebihi 15% dari populasi keseluruhan menjelang 2030. Sedar tak sedar, kita juga tahu bahawa usia yang lebih tua boleh disertai lebih risiko untuk menghadapi penyakit kronik tidak berjangkit atau lebih dikenali sebagai non-communicable disease ataupun NCD. Dan mereka juga lebih berisiko untuk fungsi semakin terhad. Mengikut WHO mendefinisikan penuaan sihat sebagai satu proses mengembangkan dan mengekalkan kemampuan fungsi yang membolehkan kesejahteraan pada usia lebih tua. Dan kemampuan fungsi termasuklah memenuhi keperluan asas, boleh bergerak, terus belajar dan berkembang, membina dan mengekalkan hubungan dan mengambil bahagian dalam masyarakat. Mengikut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti ataupun dikenali sebagai National Health Mobility Survey bagi tahun 2018 untuk kesihatan warga emas, didapati 51.1% melaporkan warga emas menghadapi hipertensi dan 27.7% menghadapi diabetes mellitus. Bagi status kefungsian pula, seramai 41.9% mempunyai limitasi dalam aktiviti instrumental kehidupan seharian ataupun lebih dikenali sebagai IADL kalau dalam bahasa Inggerisnya Instrumental Activities of Daily Living. Dan 17% daripada warga emas mempunyai limitasi dalam aktiviti kehidupan seharian seperti mengurus kebersihan diri, persalinan, mobiliti fungsi, seperti kemampuan berjalan, makan sendiri dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations telah melancarkan Decade of Healthy Aging 2021 to 2030 atau dalam bahasa Malaysia Dekad Penuaan Sihat, di mana ia adalah satu kolaborasi global sejajar dengan Sustainable Development Goals di mana memfokuskan kerjasama kerajaan, masyarakat sejagat, agensi antarabangsa, para profesionalisme, akademisian, media, sektor swasta untuk memperbaiki kehidupan warga emas, keluarga mereka dan komuniti di mana mereka berada. Dan kita juga tahu bahawa kesihatan dan kesejahteraan ditentukan bukan sahaja dipengaruhi oleh ciri peribadi seseorang, tetapi juga oleh persekitaran fizikal dan sosial di mana kita menjalani kehidupan kita.
Jadi persekitaran memainkan peranan penting dalam menentukan keupayaan fizikal dan mental kita sepanjang perjalanan hidup seseorang hingga kita berusia tua. Dan bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan kehilangan kefungsian dan beberapa lagi kesulitan dalam hidup kita. Oleh itu, interaksi antara satu sama lain, terutama sekali dalam komuniti, mempunyai satu potensi yang sangat luar biasa untuk membolehkan ataupun mengekalkan penuaan sihat. Jadi, apa yang ada dalam komuniti kita? Komuniti setempat disarankan untuk mengambil kira aspek penjagaan kesihatan, khasnya kecergasan fizikal serta mengamalkan gaya hidup sihat dengan contohnya bersenam, ya, dan pemakanan sihat. Jadi bagi warga emas, bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, mereka telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan pusat aktiviti warga emas di setiap parlimen. Ia merupakan satu tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia merupakan satu perkhidmatan bercorak pendampingan sosial dan pembangunan kepada warga emas. Begitu juga dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, perkhidmatan warga emas diberikan melalui pelbagai kaedah dalam perkhidmatan kesihatan yang berkaitan secara bersepadu. Dan perkhidmatan yang diberikan adalah promosi pendidikan kesihatan, saringan, pemeriksaan perubatan, lawatan dan perawatan di rumah, rawatan pemulihan dan juga aktiviti rekreasi, sosial dan kebajikan yang mana terdapat dalam kelab warga emas yang ditubuhkan di bawah naungan klinik kesihatan. Dan kelab warga emas ini merupakan satu inisiatif untuk menggalakkan pelibatan komuniti dan badan bukan kerajaan dalam penjagaan warga emas. Walau bagaimanapun, keaktifan kelab ini terpaksa ditangguhkan sepanjang pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah akan diaktifkan semula selepas program imunisasi COVID-19 mencapai sasaran yang dikehendaki. Objektif khusus penubuhan kelab warga emas ni adalah untuk mengenal pasti peranan dan tanggungjawab komuniti dalam penjagaan kesihatan warga emas. Secara asasnya, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita perlu mempromosikan penuaan sihat ini di dalam komuniti kita? Ia penting untuk mengekalkan peranan warga emas dalam keluarga, dalam masyarakat, sebagai seseorang individu masih mampu berdikari, sihat, aktif, produktif dan positif. Ia dapat mengurangkan tekanan kepada warga emas ini akibat kehilangan peranan mereka dalam masyarakat, dalam keluarga dari aspek persaraan atau kematian pasangan. Ia juga dapat membentuk satu identiti, mempunyai ramai kawan, mempunyai sumber sokongan apabila diperlukan. Ia juga dapat mengurangkan risiko menghadapi masalah kesihatan mental, termasuklah kemurungan, kesunyian dan sekiranya pada ekstrimnya dapat menyebabkan kes suicide atau membunuh diri. Dan penuaan sihat juga di dalam komuniti amat penting kerana ia dapat mengurangkan masalah kesihatan yang teruk dan warga emas dapat berdikari untuk mendapat rawatan ataupun mendapat perkhidmatan kesihatan selanjutnya. Jadi, secara kesimpulannya, penuaan sihat dalam komuniti dapat membantu dalam menjaminkan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, negara dalam mengurangkan bukan sahaja perbelanjaan tapi juga di dalam aspek kesihatan, dan hal ini sangat signifikan pada negara kerana Malaysia dijangka tergolong dalam kelompok negara tua apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas, iaitu mencecah 15% daripada populasi menjelang tahun 2030. Oleh itu, sama-samalah kita menumpukan kepada penuaan sihat sepanjang usia. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillah, satu konsep yang amat baik yang telah dikongsikan oleh Dr. Noraliza sebentar tadi. Semoga kita semua ambil cakna dan sama-sama mempromosikan penuaan sihat ini dalam komuniti kita masing-masing. Dia seperti konsep kita jaga kita lah. Siapa lagi yang akan jaga kita kalau bukan kita, kan? Terima kasih Dr. Noraliza. Saya yakin ramai di antara kita yang suka pelbagai jenis makanan. Tetapi apakah makanan yang baik untuk kesihatan kita? Warga emas pula, mereka mempunyai keperluan nutrien yang khusus. Justru amalan pemakanan berkhasiat amat penting. Perubahan diet boleh menjadi suatu cabaran. Sebagaimana seseorang boleh memulakan diet yang seimbang dan bersesuaian dengan senang mulai hari ini. So untuk merungkai persoalan tersebut, kita amat bertuah kerana bersama-sama kita pada hari ini kita telah menjemput seorang pakar pemakanan, Puan Siti Adibah Abdul Halim. Beliau adalah Ketua Penolong Pengarah di Sektor Pemakanan Dewasa dan Warga Emas di Kementerian Kesihatan Malaysia. Puan Siti Adibah terlibat dengan program latihan bagi penjaga di Institusi Penjagaan Warga Emas. Di bawah program tersebut, pelbagai aktiviti dijalankan termasuklah ceramah, penyediaan sajian sihat dan perancangan menu di Institusi Penjagaan Warga Emas. Hari ini, Puan Siti Adibah akan membincangkan mengenai pemakanan sihat untuk warga emas. Tajuk perkongsian beliau ialah kepentingan makanan berkhasiat. Dipersilakan Puan Siti Adibah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, boleh dengar? Assalamualaikum dan terima kasih Dr. Fariza dan Dr. Noraliza dan semua doktor semua yang hadir untuk sesi webinar. Okey, seperti diperkenalkan, saya Siti Adibah, seorang nutritionist daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya sebagai pembuka lah ya untuk sesi webinar hari ini, usia bukan halangan gaya hidup sihat. Okey. Dan saya akan kongsikan dalam tempoh 15 minit ini tentang pemakanan sihat warga emas. Okey, saya harap semuanya dah makan ya. Kita slideshow. Okey, seperti dimaklumkan tadi, Malaysia ni sedang menuju ke arah negara tua, kan? Negara tua sekarang makin ramai rakyat Malaysia dah maknanya umurnya kita tengok makin bertambah dan kesihatannya pun patutnya kita jaga jugalah berbagai aspek untuk kita jaga ke arah penuaan yang sihat dan salah satunya ialah tentang pemakanan sihat. Okey. Okay, kalau kita tengok di sini, getting old is like climbing a mountain. You get a little out of breath, but the view is much better. Orang tua, warga-warga emas kita ni sebenarnya lebih banyak pengalaman, lebih banyak makan garam kan. Jadi walaupun penuaan ni adalah satu yang kita semua sebenarnya macam menakutkan, tapi sebenarnya ia adalah suatu perkara yang normal dan sebenarnya berlaku di semua peringkat. Jangan takut dengan penuaan, hadapinya lah dengan sihat, kan, bersedia dari segi pemakanan. Kita kena jaga pemakanan tu waktu daripada muda lagi sebenarnya untuk membawakan amalan tu sehingga ke warga emas dan supaya kita dapat biasakanlah dengan pemakanan sihat, dengan jenis-jenis makanan kita ambil supaya kita lebih sihatlah. Okay. Dan mengikut definisi daripada WHO tahun 2006, warga emas ni kita kategorikan kepada 3. Kalau kita dah mula 45, dah berumur mencecah 45 tahun hingga 59 tahun, dia adalah usia pertengahan. Masa ni kita dah kena jaga-jagalah, kena make sure kita adakah apa yang kita amalkan selama ni betul dari segi pengambilan gula kita, kan, pengambilan karbohidrat, pengambilan minuman manis macam mana, kan, kita perlu berjaga-jaga dah. Dan 60 hingga 74 tahun kita kategorikan sebagai usia tua dan 75 hingga 89 tahun dikenali sebagai usia tua-tua. Okey.
Okey, kalau kita tengok dari sini, yang ini seperti dimaklumkan oleh Dr. Noriza tadi juga kan, kita negara Malaysia ni telah pun mengalami transisi demografi ke arah penuaan penduduk. Kalau kita tengok daripada graf ni, saya tengok carta pie ini berlaku peningkatan. Tengok yang warna kuning kan, berlaku peningkatan daripada tahun 1970 dah bertambah 2017 dan ni kita punya expectation pada tahun 2040 dan lebih spesifik lagi tadi kita dah sasarkan dalam 2030 nanti rakyat Malaysia warga emas dah mencapai dalam 15% iaitu kita dah dikategorikan sebagai negara tua. Sebenarnya negara tua ni dah berlaku di negara-negara maju yang lain juga. Contohnya negara Jepun. Kalau tengok kan kat negara Jepun, warga emas dah ni waktu tahun 2014 dah hampir 1/3 dah negara rakyat dia adalah warga emas. Dan kalau kita tengok juga warga emas dia sihat-sihat. Waktu umur 60 ke atas ni masih bekerja, masih sihat dan yang kita nak macam itulah. Kita nak walaupun kita semakin tua, kita masih sihat. Maknanya kita boleh kita tak perlu bergantung pada orang lain maknanya kita penuaan yang sihat lah. Okey. Dan di Malaysia juga kita dapati ada peningkatan jangka hayat kan daripada tahun 1966 hingga 2017 meningkat sehingga puratanya 74.6 tahun dan seperti dimaklumkan tadi pada tahun 2019 dah meningkat kepada 77 tahun. Jadi antara lelaki dan perempuan kalau kita tengok lelaki jangka hayat dia 72 tahun dan perempuan lebih lama iaitu 77 tahun. Jadi kita dah expect perkara tu berlaku, jadi kita perlu jaga pemakanan pada waktu sekarang supaya kita mengalami nanti bila kita tua nanti kita adalah tua secara sihat. Okey. Okey, inilah perubahan penuaan yang mempengaruhi status pemakanan. Okay, warga emas adalah golongan yang paling mudah, paling cenderung untuk mendapat masalah malpemakanan. Malpemakanan ni keadaan di mana ketidakseimbangan pemakanan sama ada seseorang individu itu kekurangan nutrien atau berlebihan nutrien berbanding dengan jumlah yang diperlukan oleh tubuh. Okay, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2018, NHMS 2018 yang disasarkan kepada warga emas saja, kita dapati hampir 30% daripada warga emas di Malaysia mempunyai masalah malnutrisi. Malnutrisi ni kita golongkan itu orang yang mengalami malnutrisi dan juga risiko untuk menghadapi malnutrisi. Okay, seperti dimaklumkan tadi juga, rakyat Malaysia warga emas ni dia datang dengan penyakit. Dia mesti ada penyakit kencing manis macam Dr. maklum tadi, about 28% daripada warga emas ada penyakit kencing manis. Hampir 50% mengalami tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol pun about 42%. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni bila dia semakin menua, dia membawa masalah tu daripada muda ke tua. Dia penuaan bersama dengan penyakit. Yang tu kita nak cegahlah dari perkara berlaku. Kalau ada kita nak kontrol, macam mana cara nak kontrolnya. Okey? Kenapa berlaku di waktu tua ni? Sebabnya dia paling cenderung, paling sensitif disebabkan sistem pertahanan tubuh badan seseorang warga emas tu dia lebih lemah lah dan seperti maklumkan tadi dia ada datang banyak-banyak penyakit jadi menyebabkan dia mempunyai risiko untuk mendapat masalah pemakanan. Cuma di Malaysia kita dapati warga emas di Malaysia lebih ramai yang obes. Berbanding yang kurang berat badan. Dia sebab kalau sama juga dengan trend dewasa. Dewasa di Malaysia pun ramai yang obes dan sebenarnya dibawa penyakit masalah kesihatan yang sama apabila dia meningkat umur, meningkat usianya. Okey. Okey, ini merupakan jadi sebagai warga tua ataupun penjaga
perlu menyedari berlakunya pelbagai proses fisiologi yang normal berlaku semasa penuaan berlaku. Contohnya di sini perubahan dari segi fizikal, kan? Kalau tengok perubahan rambut berubah dan gugur, penglihatan berkurangan akibat daripada sistem saraf, yang masalah pada sistem saraf, pendengaran pun berkurangan, mata terbenam, dari segi kelemahan pada otot, di mana kurang kuat otot, kulit makin menipis, kering, berkedut dan pengurangan deri rasa. Jadi perubahan fizikal ini boleh mempengaruhi pengambilan makanan warga emas tersebut. Jadi kita perlu sesuaikan dengan perubahan fizikal yang dialami oleh warga emas. Okey, berlaku juga pengurangan dalam kekenyalan dan ketebalan kulit warga emas. Kulit semakin menipis, kering dan berkedut, tapi masih cantik kan? Kan? Dan reaksi saraf juga kita dapati lebih perlahan. Ini adalah perubahan fizikal. Dan berlaku juga perubahan dari segi psikologi, perubahan dari segi personality, lebih sensitif, mak-mak kita lebih sensitif kan, fikiran dia lebih moody, dia lebih tak menentu, dan ada juga segolongan yang degil kan. Dan dari segi makanan kita perlu ambil masa sedikit untuk sesuaikan, dan kita tanya ibu kita tu dia nak makan apa kan, ikut selera mereka. Dan yang pastinya kita make sure makanan adalah seimbang. Akan saya sentuh kejap lagi Dan berlaku juga perubahan dari segi minda, di mana kurang daya ingatan, kurang daya penumpuan, nyanyuk, murung sebab sel otak semakin berkurangan, dan berlakunya pengurangan dari sistem saraf lah. Okay. Dan perubahan emosi juga berlaku pada warga emas, di mana ada juga kekecewaan, kesunyian, kurang keyakinan diri, sikap rendah diri dan keresahan. Jadi macam mana kita nak overcome masalah-masalah ini dari segi pemakanan, supaya harapnya walaupun berlaku perubahan fisiologi sebegini, dia tidak mengganggu pemakanan warga emas. Okay, dari segi perubahan sosial pun seperti dimaklumkan lagi, di mana sebelum ini mereka merupakan ketua keluarga kan. Jadi bila dah umur makin meningkat dan berlaku perubahan lah dari segi status sosial. Walau bagaimanapun, walaupun warga emas mesti positif, masih perlu positif dan perlu sihat, produktif dan supaya ia tidak rasa hilanglah peranan warga emas ni di kalangan masyarakat. Okey, saya terus kepada apa yang yang pentingnya tentang pemakanan iaitu nutrien dan sumber makanan penting untuk warga emas. Okey, saya ambil beberapa nutrien yang tuan-puan penjaga perlu pastikan ada dalam menu harian ibu bapa kita yang kita sayang semua tu ya. Okey, pertama adalah kalsium. Kalsium kita perlu pastikan terus diambil walaupun dalam umur warga emas makin perlu make sure diambil untuk memenuhi keperluan dia. Okey, sumber-sumber kalsium ni pelbagai. Okey, ada daripada susu, daripada produk tenusu seperti keju dan yogurt, ataupun daripada ikan yang boleh dimakan bersama tulang, contoh ikan sardin, ikan bilis, ataupun boleh juga ambil daripada tahu dan tempe ataupun daripada sayur-sayuran. Cuma yang tingginya adalah daripada susu. Cuma kalau ibu bapa kita kurang gemar minum susu, ambil daripada sumber yang lain lah. Boleh ambil daripada tempe, contohnya setiap masakan letak juga tempe, cuma kuantitinya selalu dipertingkatkan lah sebab kuantiti tempe, kalsium dalam tempe tidak sebanyak susu lah. Okay? Dan kesan kekurangan untuk kalsium ni akan menyebabkan tulang menjadi poros dan mudah patah, dan juga gigi mudah patah. Jadi perlu memastikan kita warga emas ambil susu yang cukup satu hari. Kalau susu dalam 2 sajian susu setiap hari. 2 sajian susu ni eloknya ambil pagi dan juga sebelum tidur untuk penyerapan yang lebih baik lah. Okey, nutrien yang kedua adalah vitamin A. Okey, fungsi vitamin A ni untuk cegah rabun malam, untuk penglihatan yang lebih normal dalam cahaya yang kurang jelas Jadi pastikan ibu bapa kita ada ambil sumber-sumber makanan yang mengandungi vitamin A.
Okay, boleh dapat daripada susu, produk ternusu, yogurt, keju, dan boleh ambil juga daripada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang senangnya kalau nak tengok yang warna oranye, warna oranye, warna merah, dia ada beta carotene. Sebenarnya beta carotene ni dia tinggi vitamin A. Okey, dan ada juga dalam sayur-sayuran juga. Okey. Jadi ambil saja makanan sayur-sayuran, makanan ibu bapa kita, warga emas kita mengandungi buah-buahan, sayur-sayuran. Make sure mesti ada dalam setiap sajian makanan. Okay, kesan kekurangan dia, kesihatan mata akan terjejas, kulit menjadi kering dan mudah mendapat jangkitan penyakit kerana vitamin A dapat protect sel badan kita daripada penyakit. Okay, seterusnya vitamin B1 iaitu thiamine. Thiamine ni dia berfungsi untuk metabolisme karbohidrat. Maksudnya dia memproses karbohidrat, dia membantu sistem penghadaman dan meningkatkan selera makan warga emas. Warga emas selalunya dia tak ada selera makan, jadi make sure adanya vitamin thiamine ni, vitamin B1 dalam diet untuk memastikan dia ada selera makan dan boleh untuk pertumbuhan dan fungsi saraf lah. Okey, vitamin B1, thiamine ni ada dalam daging, ikan dan roti biji rin penuh. Biji rin penuh contohnya seperti roti wholemeal ataupun oats, dan kesan kekurangannya ibu bapa kita tu warga emas akan tidak ada selera makan, dia cepat rasa letih dan apabila malam dia tidur dia kurang nyenyak. Okey. Okay, seterusnya adalah riboflavin iaitu vitamin B2 dan vitamin ini juga dia fungsinya adalah untuk memproses ataupun metabolisme protein, karbohidrat dan lemak ada yang dalam badan kita. Okay. Jadi dia juga berfungsi untuk penjagaan kulit, lidah, mulut, saluran pencernaan untuk kita. Termasuk warga emas lah, dan untuk fungsi saraf yang baik. Dia punya sumber adalah daripada susu dan produk ternusu, yogurt ataupun cheese, telur dan juga hati. Dan kalau diambil kurang, mata dan akan jadi merah dan gatal, kita punya hujung-hujung mulut dan bibir akan merekah, kering dan warga emas akan mudah letih. Okey, seterusnya tentang vitamin D. Vitamin D pun sangat penting untuk warga emas di mana dia menggalakkan pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Vitamin D ni boleh datang daripada makanan dan juga boleh datang daripada cahaya matahari juga. Jadi galakkan ibu bapa kita tu warga emas untuk bersenam atau berjalan kaki kat luar dalam tempoh pukul 8 hingga pukul 10 macam itulah untuk dapatkan vitamin D. Dan dia punya sos atau sumber ada daripada makanan adalah susu, yogurt dan cheese, telur dan hati. Kesan kekurangan, tulang menjadi rapuh dan tulang menjadi patah. Ini pun sumber yang penting juga vitamin E. Vitamin E pun boleh boleh melindungi kita sel-sel badan dan boleh mengelakkan proses penuaan. Dan juga macam nyanyuk tadi dia pun boleh juga kalau kita adakan sumber makanan daripada vitamin E, sebab dia boleh melambatkan proses penuaan dan halang oksigen daripada memusnahkan membran-membran sel dan boleh prevent daripada penyakit lupa di kalangan warga emas. Sumber-sumber yang makanan yang mengandungi vitamin E adalah sayur-sayuran hijau, minyak-minyak jagung ke, minyak bunga matahari ke, lagi telur, daging dan ikan. Kesan kekurangan, kelemahan otot dan mempercepatkan proses penuaan. Okey, seterusnya saya tunjukkan piramid makanan Malaysia 2020. Ini adalah piramid makanan Malaysia yang terbaru, kita baru keluarkan saja. Di mana kalau tengok aras terbawah sekali untuk yang kita sarankan dalam pengambilan makanan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Bukannya lagi nasi. Sebelum ni kita punya dasar yang bawah dia adalah nasi dan kita dah ubah kepada buah dan sayur. Jadi make sure makanan dan makanan warga emas ibu bapa kita mengandungi sayur dan buah yang mencukupi. Dan dia level kedua adalah baru nasi.
Karbohidrat lah nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Dan level seterusnya ikan, ayam, telur, daging. Dan paling puncak yang perlu dikurangkan adalah lemak, minyak, gula dan garam. Dan untuk air kosong disarankan walaupun untuk warga emas mengambil 6 hingga 8 gelas air pada setiap hari. Okay, ini adalah air kosong. Okay, bukanlah air manis. Okay. Okay, di mana piramid makanan ni menentukan keperluan harian seseorang warga emas. Dia perlu berdasarkan kombinasi makanan dalam piramid makanan ini. Okay, untuk memastikan seseorang warga emas tu memperolehi semua nutrien yang diperlukan daripada setiap kumpulan makanan. Okay. Okay, secara spesifiknya saya tunjukkan sini adalah jumlah sayur-sayuran yang perlu diambil. Okay, kalau tengok tadi kan sayur-sayuran diperlukan adalah lebih 3 sajian dalam satu hari dan buah-buahan adalah lebih daripada 2 sajian pada setiap hari. Okey. Satu sajian yang tadi saya maksudkan tadi adalah kalau ulam satu sajian adalah 1 cawan penuh ulam. Okey. Okey, bagi sayur-sayuran bermasak satu sajian adalah separuh daripada cawan tersebut. Okey. Bagi buah-buahan pula, ini adalah 1 sajian. Macam tadi kita katakan buah-buahan perlu ambil 2 sajian dalam satu hari. Jadi ini adalah 1 sajian. Kalau ambil jambu adalah separuh. Untuk warga emas elok ambil betik kan yang lembut-lembut kan. Betik ada 1 slice macam ni, 1 sajian. Dan pisang saiz sederhana 1 biji 60 gram. Okey, dan make sure ambil dalam 2 sajian untuk satu hari. Okey, ini pula untuk kumpulan karbohidrat. Okey, kumpulan karbohidrat kita ada nasi. Okey, 1 cawan nasi 100 gram ini adalah untuk 1 sajian karbohidrat. Kalau kita tengok tadi, untuk karbohidrat perlu ambil dalam 3 hingga 5 sajian. Okey. 3 hingga 5 sajian untuk satu hari dan ini adalah untuk 1 sajian 1 sajian nasi bersamaan dengan 1 cawan nasi. Sama juga dengan 1 cawan mi dan ubi kentang 2 biji. Okay. Dan untuk roti putih, roti bijirin penuh 2 keping. Maknanya kalau tak nak makan nasi, 1 cawan ni boleh gantikan dengan roti putih ataupun roti bijirin penuh. Cuma untuk warga emas kita galakkan ambil roti bijirin penuh lagi lah. Okay. Dan bihun 1,5 cawan ataupun capati 1 keping saiz kecil 60 gram. Maknanya boleh makan, setiap kali makan boleh ambil banyak ni. Okay. Okey, ini pula untuk ayam, untuk protein ayam dan daging dan ikan. Dia macam inilah saiz setiap kali warga emas makan, mesti ayam tu besar ni. Macam tu dan ikan pun lebih kurang 1 batang pan macam inilah panjang dia. Dan telur, telur 2 biji bersamaan dah protein untuk 1 sajian. Ikan tenggiri 1 keping. Okey, daging lembu tanpa lemak 1 ketul yang tanpa lemak dan ikan bilis tanpa kepala lah. Tanpa kepala ni dia ada banyak kolesterol sikit kan. Okey, 2/3 cawan. Okey. Okey, ini pula untuk legium. Legium ni pun baik untuk warga emas sebab dia pun lembut sesuai untuk diambil oleh warga emas dan dia adalah dalam kumpulan protein. Maknanya tapi untuk sekarang kita sarankan setiap kali satu hari mesti ambil 1 sajian legum. Legum kena ambil legum. Okey, legium ni contoh ni adalah kacang kuda ataupun kacang dal setengah cawan. Okey, ataupun kacang hijau ataupun kacang panjang, kacang panggang. Yang ni breakfast kan boleh ambil warga emas sebab dia pun lembut. Okey, ataupun tempe 2 keping. Selain daripada mengandungi protein, tempe juga mengandungi kalsium boleh ambil dan ataupun tahu. Tahu 1 keping dah 1 sajian. Maknanya dalam satu hari make sure warga emas ada ambil makanan dalam kumpulan ini. Okey, dengan 1 sajian. Okey, ini pula susu. Susu yang saya katakan tadi kena ambil 2 sajian satu hari 2 sajian satu hari iaitu susu rendah lemak 1 cawan, yogurt 2 cawan ataupun susu tepung 4 sudu makan ataupun cheese ataupun keju 2 keping. Ni boleh sebagai gantian lah. Make sure dalam satu hari ada ambil 2 sajian dalam contoh-contoh yang dipaparkan ni lah. Okay.
Okey, kenapa kita perlu mempelbagaikan makanan? Kita perlu makan pelbagai makanan ikut piramid makanan kerana tidak ada satu pun makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien dalam tubuh. Tak ada satu pun. Maknanya bukanlah ada satu suplemen ni, maknanya you makan ni tak perlu dah makan benda lain. Tak boleh. Kita perlu ambil pelbagai jenis makanan ikut portion yang telah ditetapkan, jenis yang telah disarankan. Oleh itu penting untuk mendapatkannya daripada pelbagai jenis makanan. Okey, Puan Siti Adiba. Mungkin kita boleh sambung masa sesi soal jawab sebab masa dah agak dah terkena ke waktu untuk the next sesi. Alright. Dan kita boleh sambung lagi apa gaya pemakanan yang sesuai masa kita buat sesi soal jawab kemudian. Boleh? Ya? Okey. Okey. Terima kasih Puan Siti. Sama. So untuk seterusnya kita beralih kepada kesihatan mental pula, kesihatan minda, ya. Kesihatan minda ni penting dan pada hari ini kita ada seorang doktor pakar, doktor psikiatri, Dr. Wan Izwin Najla Wan Hassan. Beliau pakar psikiatri warga emas di Ara Damansara dan Park City Medical Center. Beliau mendapat latihan dalam bidang perubatan di University of Sheffield, United Kingdom, dan di mana beliau telah meneruskan latihan dalam bidang kesihatan mental untuk warga emas. So sekarang Dr. Wan Izwin merupakan pakar psikiatri warga emas di Ara Damansara dan Park City Medical Center. Dr. Wan Izwin berpengalaman dalam diagnosis dan menguruskan penyakit seperti demensia ataupun nyanyuk, termasuklah penyakit kognitif yang lain. Pada webinar pada hari ini, Dr. Wan Izwin akan berkongsi ilmu mengenai minda sihat warga emas. Dipersilakan Dr. Wan Izwin. Terima kasih Dr. Farizah. Terima kasih di atas introduction tadi. Dan terima kasih hari ini kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi saya punya pengetahuan mengenai minda sihat warga emas. Sebagaimana yang Dr. Farizah katakan tadi, kita sekarang menjadi kawasan negara yang lebih tua. Dan bila kita jadi negara yang lebih tua ni, memang kita akan dapati lebih banyak orang tua ni mengalami pelbagai masalah, selain masalah kesihatan, masalah fizikal. Warga emas juga lebih cenderung juga untuk menghadapi masalah minda dari segi kognitif dan juga dari segi psikologikal. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit pengetahuan saya tentang masalah minda warga emas, dan saya harap di akhir sesi ini jikalau ada persoalan apa-apa boleh tanya saya. Maaf, saya dah lama sangat duduk luar negara, jadi saya punya bahasa Malaysia tak bagus sangat. So jenis masalah minda warga emas yang selalu kita jumpa di dalam klinik saya dan juga mungkin juga di kalangan masyarakat, saya boleh bagikan kepada dua untuk membuatkan sesi ni agak simple. Yang pertama ialah masalah kognitif. So masalah kognitif yang biasa kita jumpa ialah masalah demensia dan juga masalah kognitif yang disebabkan stroke. So demensia ni ada pertambahan setiap tahun masalah demensia di Malaysia. So mengikut kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2018, kadar kelaziman demensia adalah dalam 8.5% untuk warga emas 60 tahun ke atas. Dan kita juga akan dapati dalam tahun 2015 kadar demensia, pesakit demensia di Malaysia adalah dalam 123,000 dan ada unjuran yang mengatakan ia akan mungkin meningkat ke 261,000 pada tahun 2030. Jadi demensia ni ialah satu masalah di negara maju di mana lebih ramai orang yang hidup lebih lama, lebih tinggi kecenderungan untuk mendapat sakit kognitif dan sakit demensia. Kadang-kadang bukan sahaja demensia yang boleh memberikan masalah kognitif, setengah pesakit stroke juga boleh mereka mendapati ada masalah ingatan, dan tidak semua masalah ingatan adalah demensia. Saya akan kongsikan apa perbezaan masalah demensia dan juga masalah kognitif biasa ataupun apa yang kita panggil lupa-lupa, supaya pendengar hari ini dapat membezakan
jikalau orang yang mereka jaga ataupun diri sendiri rasa adakah ini demensia atau just masalah ingatan yang biasa. Saya juga akan sentuh masalah psikologikal. Tadi saya dengar Puan Siti Adibah ada ceritakan tentang kemurungan, kegelisahan, masalah-masalah yang dihadapi oleh warga emas. Jadi kemurungan ni seperti yang kita lihat orang sedih, warga emas mungkin lebih mudah menangis ke ataupun lebih suka menyendiri. Atau juga dipanggil dengan nama depression. Dan kegelisahan atau kerisauan atau keresahan, itu nama-nama yang saya rasa yang digunakan, atau apa yang kita kenali sebagai anxiety, di mana mereka mungkin lebih mudah susah nak duduk diam, mungkin selalu rasa cepat risau, cepat gelisah, tak boleh tidur, dan itu masalah-masalah psikologikal yang kita selalu mungkin akan jumpa dengan warga emas. Psikosis ni ialah masalah yang mungkin agak sukar dijumpai. Bukan selalu kita nampak warga emas mengalami psikosis, tetapi mereka juga, saya banyak jumpa dah sejak saya bekerja, warga emas yang menghadapi masalah halusinasi atau kepercayaan khayalan. Masalah halusinasi ni contohnya mereka boleh dengar suara, mereka boleh nampak benda yang tak ada dekat depan mata kita, dan masalah kepercayaan khayalan ataupun delusions, nama orang putih dia, ialah contohnya mereka akan mempercayai benda yang tidak berlaku. Contohnya mereka akan menuduh pembantu rumah mencuri, ataupun kadang-kadang saya ada pesakit yang cakap dia rasa anak dia tu ada affair. Jadi kadang-kadang ia mungkin benda yang tidak wujud, tetapi di dalam kepala warga emas itu masalah ini ada, dan mereka percaya betul-betul dan mereka akan kongsikan dengan ahli keluarga mereka. Tadi ada Puan Siti Adibah pun ada ceritakan sikit-sikit tentang punca masalah minda yang melanda warga emas. Salah satu ialah kesunyian. Dan kita nampak kesunyian ni lebih menjadi satu masalah di musim PKP sekarang, di mana warga emas mungkin duduk di kampung dan keluarga dan sahabat handai tak dapat datang jumpa mereka lagi kerana tidak larangan rentas daerah, larangan rentas negeri. Jadi mereka mungkin menghadapi banyak kesunyian, walaupun menggunakan telefon atau menggunakan teknologi, ia tidak cukup untuk mengubat kesunyian sebab tak sama dengan jumpa seseorang itu berdepan. Jadi memang masalah memang sejak pandemik ini memang kami pun sebagai pakar psikiatris banyak mendapati pesakit-pesakit datang untuk masalah-masalah yang berpunca daripada kesunyian dan menghadapi masalah-masalah minda disebabkan pandemik ini. Masalah kesihatan juga merupakan salah satu punca di dalam kalangan warga emas. Contohnya sakit-sakit, masalah jantung. Kadang-kadang warga emas rasa mereka tidak dapat berjalan sejauh mana yang mereka jalan sebelum ini, ataupun kadang-kadang mereka ada sakit lutut. Jadi masalah kesihatan juga boleh mengganggu minda kita dan boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan. Masalah kewangan juga sering dilihat di kalangan warga emas. Contohnya tidak mempunyai pendapatan tetap, mengharapkan pendapatan daripada anak-anak yang mungkin buat masa ini juga mengalami masalah kewangan mereka sendiri. Dan mungkin juga masalah kewangan kerana tidak cukup pencen, dan ini boleh mengakibatkan mereka rasa serabut dan boleh mengakibatkan mereka rasa murung dan gelisah. Dan mereka risaukan ahli keluarga. Banyak pesakit saya, warga emas, sentiasa mengadu yang mereka risaukan apa yang jadi pada ahli keluarga mereka, risaukan anak mereka ada masalah itu, masalah perkahwinan, masalah cucu. Jadi benda ini boleh jadi punca juga masalah minda buat warga emas. Dan tadi ada kita dengar tentang pemakanan sihat, dan juga lepas ini pun ada sesi tentang senaman, dan warga emas mungkin mengalami sedikit masalah untuk bersenam dan disebabkan pelbagai faktor. Contohnya mereka mungkin sakit kerana mereka ada sakit jantung ke, mereka mungkin ada sakit paru-paru,
atau mereka rasakan diri mereka mudah penat. Dan selepas ini kita ada sesi tentang bagaimana untuk cergas, dan mungkin ini amat berguna untuk pendengar-pendengar hari ini untuk apa yang sesuai untuk warga emas. Dan tadi Puan Siti Adibah dah sentuh tentang pemakanan sihat. Dan kadang-kadang warga emas ni mereka mungkin akan memilih makanan, mereka tak suka makan setengah makanan, dan mungkin mereka juga mungkin disebabkan masalah kewangan ke, mungkin mereka makan makanan yang kurang berkhasiat, dan ini juga boleh mengganggu minda mereka kerana kurang vitamin, kerana kurang kumpulan-kumpulan makanan yang sihat. Jadi pemakanan juga boleh menjadi satu permasalahan juga dan boleh menyumbang kepada masalah minda. Ubat-ubatan, saya nampak ada banyak warga-warga emas kadang-kadang datang klinik dan mereka makan pelbagai-bagai ubatan. Ada yang makan ubat yang diberi oleh doktor, tapi ada juga yang memakan ubat herba, ubat tradisional, ada yang makan suplemen. Jadi kadang-kadang ubat-ubatan pun kena periksa juga. Ada ubat-ubatan yang boleh membawa kepada masalah ingatan. Ada ubat-ubatan boleh mempunyai percampuran dengan ubatan yang lain yang boleh mengakibatkan masalah. Jadi kadang-kadang adalah penting juga untuk periksa ubat-ubat yang warga emas tu makan, dan jikalau ada masalah untuk mendapatkan pandangan doktor. Dan salah satu lagi punca ialah kurang bersosial. Tadi Dr. Farizah pun ada sentuh pasal, dan Dr. Nurhaliza juga tentang komuniti. Dan saya rasa benda itu sangat penting kerana kurang sosial ini adalah punca masalah minda di ramai kalangan warga emas. Mereka kurang berjumpa kawan, kurang bercerita, kurang aktiviti. Jadi ini boleh menyumbang kepada masalah minda. Jadi ini tanda-tanda awal masalah kognitif. So tadi saya ceritakan tentang kadang-kadang kita tak pasti kalau kita punya ahli keluarga ataupun kita sendiri sebagai warga emas yang mendengar ni, adakah masalah-masalah ingatan yang dihadapi ni adakah tanda-tanda awal demensia atau adakah ia masalah penuaan yang normal. Salah satu tanda-tanda awal masalah kognitif ialah kesulitan membuat perancangan. Jadi ini maksudnya kalau kita ada masalah di rumah, contohnya kita punya mungkin pipe pecah dekat dalam rumah. Jadi nak panggil tukang baiki, nak telefon, nak tutup pipe tu. Jadi benda-benda tu yang selalunya seseorang boleh alami, yang boleh hadapi, menjadi masalah jikalau ada tanda-tanda awal masalah kognitif seperti demensia. Dan perancangan ini juga maksudnya juga dalam membuat, contohnya membayar bil. Salah satu tanda-tanda awal yang saya selalu minta pesakit saya tolong periksa kepada atau anak-anak mereka tolong cek ialah contohnya jikalau mereka tidak membayar bil atau mereka rasa payah untuk membuat urusan-urusan rasmi yang selalunya mereka boleh buat. Itu perbezaan dia. So sebelum ini benda yang mereka boleh buat, tiba-tiba mereka dapati ataupun orang yang mereka jaga akan dapati diorang observe yang ada kesulitan untuk membuat perancangan untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Bingung atau disorientasi ni contohnya mungkin warga emas itu tak tahu kat mana, tak sedar diri dia kat mana. Salah satu contoh ialah mungkin mereka ingat mereka ni rumah di kampung ataupun awak bawa saya dia ke hospital, dia ingatkan dia dekat kedai. Jadi disorientasi, mereka tak sedar mereka kat mana ataupun tempat yang mereka berikan itu tempat yang salah. Ataupun mereka cepat bingung, mereka tak kenal siapa yang datang ataupun sesiapa yang datang tu mereka ingat orang lain. Contohnya cucu lain yang datang, cucu yang satu lagi dia ingat yang datang. Jadi kadang-kadang diorang akan tertukar ahli-ahli keluarga. Jadi itu adalah tanda-tanda awal, ini adalah masalah kognitif dan dia lebih daripada hanya lupa. Perubahan tingkah laku ni adalah satu benda yang kita kena observe juga. Jadi sebagai contoh, mungkin anda akan dapati yang warga emas itu lebih marah, cepat melenting.
ataupun dapati yang mereka murung, mereka suka berdiam diri, mereka tak suka bercakap dengan orang lain. Mungkin kadang-kadang kita nampak mereka cepat resah, cepat risau, ataupun kadang-kadang kita nampak dia macam sangat obses, preoccupied dengan sesuatu perkara. Contohnya suruh kita tutup lampu, kejap suruh kita tutup lampu. Itu pun masalah, salah satu tanda awal, kegelisahan ialah salah satu tanda awal ialah masalah kognitif. Jadi perubahan tingkah laku pun kita kena tengok juga. Kalau mereka seorang yang suka bersosial, tiba-tiba tak nak cakap dengan orang, tak nak berbual dengan sesiapa, kunci diri dalam bilik, kita kena lihat adakah ini juga merupakan tanda-tanda awal masalah kognitif. Kesulitan melakukan tugas biasa ni sebagai contoh, kalau mereka dahulu boleh memasak. Saya bagi contoh yang paling senang. So, jadi kalau ibu bapa kita dulu boleh memasak, tapi tiba-tiba masakan yang selalu dia masak itu dia mempunyai masalah. Dia dah tak boleh masak sama ada kurang sedap ke, hangit ke, ataupun terlupa bahan ke. Jadi yang mungkin juga kesulitan, ia juga mungkin juga merupakan tanda-tanda awal yang ada sedikit permasalahan di dalam aktiviti daily living contohnya. So kita kena observe juga benda-benda macam tu. Kesulitan berkomunikasi dan mencari kata-kata yang tepat, ini contohnya kalau mereka agak susah untuk ingat apa yang mereka nak katakan. Jadi mungkin mereka menggunakan penggantian, contohnya benda tu, alah yang rupa macam tu. So mungkin mereka menggunakan cakap macam tu. Sebelum ini kita akan dapati dia dah boleh cakap benda tu, tapi dia asyik bagi kita panggil approximation, iaitu dia bagi gambaran tapi tidak dapat memberikan apa nama benda yang dia nak kata tu, ataupun mungkin nama orang pun dia sudah lupa. Jadi dan kita akan dapati yang bila dia bercakap pun dia akan cakap, lepas tu dia akan berhenti, dia macam berhenti separuh jalan, macam masalah nak dia punya thought flow tu tak bagus. Jadi sukar untuk mereka berkomunikasi. Dan yang paling yang kita selalu nampak ialah hilangnya ingatan. Lebih-lebih lagi short term memory, itu ingatan yang masa terdekat. Jadi contohnya mereka tak ingat mereka buat apa semalam, mereka tak ingat apa yang mereka buat 2-3 hari lepas. Jadi kalau kita tanya mak apa makan apa semalam, mak tak ingat. Jadi benda-benda macam tu selalunya ialah tanda-tanda awal lah masalah kognitif. Bezanya ialah contohnya antara ini merupakan tanda awal demensia dan bukan demensia ialah orang yang mempunyai masalah yang lebih cenderung kepada demensia. Mungkin kita sebagai ahli keluarga akan dapati mereka payah nak ingat balik. So ingatan yang macam lupa-lupa ni selalunya kita dapat trace balik, kita dapat ingat balik kalau fikir betul-betul. Jadi contohnya kalau kita hilang barang, kalau hanya ingatan hilang ingatan yang macam biasa, yang harian, mungkin kita dapat jumpa balik lepas cari ataupun fikir balik jumpa kat mana. Tapi bagi orang yang mungkin menunjukkan tanda awal demensia ni, mereka memang tak ingat langsung. Dan selalunya mereka cerita, contohnya ada orang curi, ada orang ambil, orang tu ambil, orang ni ambil. Jadi kalau nampak tanda-tanda awal tu, mungkin ada sedikit suspicion yang ini mungkin ialah tanda awal demensia. Ini slide terakhir saya. Ni okay, final one. So bagaimana mengekalkan kesihatan minda, kekal aktif. Tadi kita dah cakap physical dan mental. Belajar bahasa yang baru adalah actually mengikut kajian adalah satu cara yang baik untuk kekal aktif mental. Senaman, pemakanan sihat, cakap pasal aktif secara sosial, kekalkan kesihatan sedia ada. Ini maksudnya contohnya kalau tolong makan ubat-ubat blood pressure, tolong makan ubat-ubat diabetes. So itu yang boleh kekalkan kesihatan dan mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit demensia dan penyakit minda. Dan optimumkan rawatan penyakit yang sedia ada dari segi makanan ubat ataupun dari segi senaman dan pemakanan. Okey, sekian, terima kasih. Okey, betul. Kita semua kena optimumkan saranan apa yang Dr. Wan Izwin tadi nyatakan. Okey, sekarang ni kita harus beralih pula kepada kesihatan fizikal. Dan bersama kami ada Puan Azizah binti Osman, jurulatih bertauliah untuk warga emas. Puan Azizah ialah seorang jurulatih bertauliah dan beliau mendapat pentauliahan dia untuk mengajar kecergasan kepada warga emas daripada SCW Fitness dan Athletics and Fitness Association of America di Amerika Syarikat. Puan Azizah juga merupakan seorang master trainer dan menjadi pemeriksa jurulatih untuk Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.
So pada hari ini Puan Azizah akan membincangkan mengenai topik kekal aktif dan cergas. Silakan Puan Azizah. Okey. Terima kasih Dr. Fariza. Okey. Okey. Saya Puan Azizah, saya ini seorang warga emas juga, dan dalam memperkasakan warga emas, saya juga mengajak warga emas yang lain supaya kita sama-sama kekal aktif, sihat dan bersenam. Okey. Now, kenapa kita perlu bersenam? Sebab banyak perkara yang menyebabkan kita perlu bersenam, dan bagaimana kita perlu bersenam. Dan di akhir webinar ini, saya akan tunjuk sedikit tentang senaman yang kita buat secara interaktif. Alright, now kita cerita tentang warga emas, okay? Sebab warga emas ni terdiri daripada beberapa kategori, iaitu sihat, kurang sihat, dan yang tidak sihat maknanya dia tidak healthy, ya, dia frail. Okay? Kita cerita tentang yang sihat dahulu. Okay? Sebab untuk pergi yang tidak berapa sihat ni, kita kena belajar bukan hanya untuk warga emas, tapi untuk belajar bagaimana kita nak tackle penyakit-penyakit bila kita nak mengajar mereka bersenam yang berpenyakit ni. Okey, saya akan cerita tentang active daily living dulu, ya. Apakah maksud active daily living? Perbezaan dia dengan physical activity. Active daily living ni ialah aktiviti harian di mana warga emas itu secara independen, tidak bergantung kepada sesiapa, yang sihat. Dia boleh menjaga diri dia sendiri. Okey, dia boleh maknanya pergi washing, pergi toileting, dressing, feeding, mobility, iaitu dia boleh bangun, duduk, berdiri dan sebagainya, dan juga transferring. Transferring katakanlah dia boleh bangun dari katil dia, pergi ke kursi atau ke wheelchair dan sebagainya. Okey, active daily living juga termasuk dia boleh memasak, membasuh, pergi shopping sendiri. Okey, intelligent, dia boleh pergi jaga dia punya finance, jaga duit dia. Dia boleh manage medication, ambil ubat dia, dan dia boleh still drive. Dia boleh drive. Okey. Berbeza dengan physical activity, di mana physical activity ialah sesuatu benda yang you plan dan dia structured. Dan dia repetitive, dia ada ulangan. Bermaksudnya dia ada final objective. Kenapa dia pergi bersenam? Okay, adakah untuk membaiki diri dia sendiri, iaitu improvement, ataupun dia dah bersenam, bagi yang dah bersenam, teruskan bersenam, keep up the good work, dia nak maintain dia punya physical fitness. Okay, jadi kat sini sebab kita cerita tentang physical fitness, sebab physical fitness ni ialah kita panggil apa ya, protective factor untuk penyakit NCD, non-communicable diseases, right? Seperti cardiovascular, seperti diabetes. Sebab dia menolong kita, macam anda semua saya rasa tahu bahawa kebaikan senaman ni terlampau banyak, ya. Yeah? Alright, now sebelum kita pergi ke komponen senaman, kita tanya diri kita dulu, ya. Sebab sekarang ni banyak sangat warga emas bila kata marilah kita bersenam, mereka akan beri banyak sangat alasan, ya. Seperti dia kata, oh, I'm too old, saya dah tua dah, buat apa nak bersenam? Lepas tu, dah terlampau lambat lah, nak buat apa? Dah lambat umur dah sekian-sekian. So tak perlu bersenam. Dia tak ada desire untuk bersenam. Okey? Lepas tu dia kata saya banyak sangat aches and pain, banyak sangat penyakit. Sampai tak boleh nak bersenam. Okey. Saya punya jawapan ialah kita fokuskan kepada, katakanlah saya dah pencen kata ya. Nak buat apa bersenam, dah too late. Saya dah pencen, saya nak relax. Tapi saya cakap dengan sebab saya ngajar warga emas juga. Saya cakap dengan warga emas ni, look, saya kata, kita ni Tuhan bagi umur ada lagi umur lebih lah. Ya, kita dah pencen, dah kerja, ada lagi umur lebih. Apakah kita nak buat dengan umur yang lebih ini? Adakah kita nak apa kata orang, tidur, baring, tengok TV, bila waktu semayang kita bangun, betul sambung balik makan tidur, adakah itu yang kita nak buat untuk diri kita? Jadi kita gunakan masa yang ada sedikit ni untuk membaiki lagi, untuk improve lagi, untuk maintain lagi kita punya physical fitness untuk badan kita. Okay? Dan adakah mudah untuk kita dah duduk daripada kerusi ni, katakan boleh tak kita transition badan kita daripada duduk kerusi ni, kita bangun.
Adakah mudah bagi kita nak turun ke lantai ni, nak main dengan cucu-cucu ke, atau nak solat ke, dan bangun pula dari situ. Kalau kita rasa macam sukar, apa perlu kita buat untuk diri kita? Di sini kita datangnya kecergasan, ya, kecergasan di mana kita ada sedikit lagi tenaga untuk kita buat benda-benda lain lepas ini. Okay. Now, lepas kita rasa kita dah tukar minda kita ni bahawa kita nak baiki diri kita, kita dah ada plan. Okay? So plan kita ialah okay, apa kita nak buat? Apa cara kita nak buat untuk bersenam ini? Okay. Senaman ini ada 4 komponen. Alright? Komponen yang pertama ialah untuk cardiovascular. Bila kita sebut tentang cardiovascular, dia cerita tentang jantung kita. Alright? Tentang jantung kita. Apa kita perlu buat untuk menguatkan jantung kita? So bermakna kita kena bergerak. It doesn't matter, tak kisah awak umur berapa ke berapa, tapi kita kena bergerak. Alright? Sebab tu saya tulis di situ, it's not how old you are, tapi how much you move. So kita cerita tentang kita punya cardiovascular. Alright. Yang pertama, komponen cardiovascular, okay? Ini boleh dilakukan contoh-contoh ya. Kita buat brisk walking ke, alright? Kita buat swimming ataupun dalam slide saya ni saya tunjukkan aqua fitness, iaitu buat senaman dalam air. Now, tentang cardiovascular, frekuensi lah kekerapan. Berapa kali kita kena melakukan senaman untuk menguatkan jantung kita, iaitu 3 hingga 5 kali seminggu, ya. Dan intensity dia berapa kuat kita bekerja, itu maksud intensity. Kita base kepada box scale, ya, iaitu ada skala 0 hingga 10. Jadi untuk kita yang baru permulaan 3 hingga 4 ataupun 5 hingga 6 dah mencukupi. Alright? Sebab 8 hingga 10 tu kira very vigorous, ya. Dia punya intensity tinggi. Dan masa untuk cardiovascular kita hanya lakukan 20 minit satu hari ataupun 60 minit sehari. Itu ialah progression, penambahbaikan. Jika kita rasa susah kita nak bersenam 10 minit pun okey. 10 minit pun okey. Pagi 10 minit, petang 10 minit, macam itu. Lepas tu kita progress. Jenis-jenis ialah yang ringan-ringan saja, yang low impact. Untuk yang baru nak bersenam, okey? Yang low impact. Katakanlah susah sangat kita nak bersenam, sebab ni cardiovascular, okey? Kita boleh susah nak keluar katanya, Sebab salah satu contoh senaman cardiovascular ialah berjalan, brisk walking. Katakan sekarang susah nak keluar. Apa yang kita boleh buat di rumah ialah kita, saya kasih contoh, you march on the spot. Maknanya you march, tak jaga gerak, satu tempat je, march. Okay? Lepas tu dah habis setempat, kadar nada-nadi dah naik sikit, you jalan ke depan. Walk forward, lepas tu you jalan belakang. Repeat je. Walk forward, walk backward. Lepas tu, tambah lagi. Lateral. You jalan pula menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, kanan, kiri. Dah ada 3 cara kan? Memula on the spot. Lepas tu jalan forward and back. Lepas tu jalan kanan dan kiri. Lepas tu kita cuba pula jalan in a clockwise, pusing. Tapi menghala, kata orang apa, jump ya, clockwise. Lepas tu tukar arah. Clockwise. Okey. Dah habis tu semua, dah cuba tu semua, rasa macam ala boring lah macam ni kata dah. Kita jalan figure 8. Macam number 8 tu, kita jalan number 8 jalan. Every day you buat until one fine day you rasa okey, kita buat kat luar lah. So di situ boleh nampak you punya peningkatan, progression daripada kat rumah. Kan mudah-mudah aja buat simple senaman, tapi berjalan, bergerak, then kita pergi keluar dan buat brisk walking. Di situlah kita namakan dia progression. Ada peningkatan. Dari 10 minit, 20 minit, lepas tu 30 minit sampai you boleh jalan 1 jam. Ya? Itu tentang cardiovascular. Kalau kita ada laman di rumah, buat cardiovascular juga ya. Kita boleh sapu rumput atau mow the lawn, okay? Alright, itu dia ialah tentang cardiovascular. Seterusnya, muscle conditioning ataupun muscular strength.
Now, ini pun perlu ada dalam warga emas menjalankan senaman. Okey, ini ialah katakanlah kita ni nak naik kapal terbang. Ni lama tak naik kapal terbang kan? Katakanlah awak selalu naik kapal terbang. Ada tak tenaga kita ni nak letak barang kat overhead tu dekat atas kapal terbang punya kompartmen kan ada overhead locker tu. Kuat tak kita nak angkat barang? Atau kuat tak kita ni nak keluar dari kereta, katakanlah kita dah masuk kereta, nak keluar balik. Adakah mudah ataupun susah? Jadi kita gunakan muscle conditioning ni untuk memberi kekuatan itu daya tahan otot dan daya tahan ini kekuatan otot dan daya tahan otot. Okey. Dan frekuensinya kekerapan kita lakukan senaman ini ialah 2 hingga 3 kali seminggu ya. Now untuk menguatkan otot-otot ni kita boleh gunakan bebanan berat badan sendiri. Katakanlah awak buat nak menguatkan otot your pectorals, your dada ya. Dada punya dalam dada ni kita ada otot nama dia pectorals, major dan minor. Kita nak buat push up ya, push up. Buat kat dinding. Push up. Katakanlah susah nak turun ke lantai ke apa, buat kat dinding. Ataupun kita menggunakan bebanan. Contohnya, saya ada di sini contoh ialah dumbbells. Alright? Dumbbells. Ini berat, ambil yang ringan-ringan saja dulu. Kalau tak ada dumbbells pun, improvise. Kat rumah banyak tin can kan? Kita masak. Ini saya ada spaghetti ya. Okay? Gunakan tin can. Improvise untuk buat angkat bebanan. Yang untuk menolong menguatkan otot-otot kita. Ataupun kalau ada lagi pergi kedai jual sports tu, beli ni resistance band. Resistance band ni sungguh-sungguh bagus dan very mobile. Mana-mana pun pergi bawa ni. Jadi kita tidak skip kita punya senaman. Okay? Now jenis senaman tu ialah sampai you rasa you tak boleh buat lagi, then you stop. Okay? Katakanlah you buat regangan katakanlah untuk menguatkan otot bahu ya, you buat shoulder press macam ni, you pegang tin can ni, you lift satu-satu dulu. Kalau susah satu-satu. Bila dah progress, angkat dua-dua ni perlahan. Ya, ini menguatkan otot bahu. Nama otot di bahu tu ya deltoids. So you buat tu 8 kali hingga 12 kali dan ulang. Sekali 8, buat lagi 2 kali 8 macam gitu ya. Itu ialah progression. Alright. Now katakanlah you susah nak berdiri, you boleh duduk pegang kerusi ni dan buat senaman sambil dipegang tangan satu kat kerusi dan you bersenam. Alright. Now mencangkul, contoh yang paling mudah kat rumah kalau ada siapa ada laman, mencangkul ialah satu jenis untuk senaman untuk menguatkan otot, daya tahan otot. Dan juga you carry you pergi pasar ke, you pergi beli groceries kan, you bawa bag groceries, itu ialah satu jenis senaman untuk menguatkan otot you ya. Itu dia. Nah, seterusnya kita pergi ke seterusnya iaitu flexibility. Ya, ini komponen yang seterusnya iaitu flexibility dan balance. Okey. Semakin kita berusia, okey, kita hilang kita punya flexibility dan balance. Katakanlah adakah senang untuk anda ikat tali kasut bongkok? Susah? Adakah kalau kita tengah drive, kita nak pusing, nak keluar pada parking space, senang atau susah? Jadi itu semua ialah tentang regangan dan balance di mana kita perlu lakukan ya. Katakanlah regangan untuk macam dalam gambar slide ni, dia menunjukkan regangan untuk menguatkan otot di peha. So itulah cara kita buat regangan. Alright, untuk orang yang katakanlah dia ada kemurungan, tadi kita tengah tengok depression kan. Kemurungan ni bagus bersenam sebab dia sebagai satu cara untuk mengurangkan depression you, sebab dia distract you daripada your negative thoughts, okay? Now untuk minda juga sebab kemurungan ni lah your health, your brain, mental health. Katakanlah lagi satu yang baik ialah kita gunakan perkataan neuroplasticity. Alright, neuroplasticity ni ialah untuk minda. Untuk minda, kecergasan minda, maksud neuroplasticity ni lah, dia stimulate dia punya brain activity dan juga physical activity. Contoh yang paling senang ialah selain untuk neuroplasticity,
ialah sambil you berjalan kan. Sambil you berjalan, you test, katakanlah you suruh anak you test. Okay, apa warna kegemaran? Katakanlah red, warna merah. Okay, suruh your mom spell. So dia eja spell red, R-E-D. Okay, mom kata anak you. Ejakan dia terbalik. Jadi D-E-R. Alright. Jadi tanya dia berapa perkataan dalam perkataan red itu. Katakanlah dia kata 3. Sekarang itu ialah kata warna lah ataupun apa-apa yang dipilih. Alright, sekarang ni satu lagi. Sekarang ni ialah tentang numbers. Okay, sebab sekarang kita ni as we grow old, we lupa pasal numbers. You cerita tentang your phone number. 0, 1, 2, 3, 4, okay? You suruh your mom recite your phone number. Dia recite. Lepas tu kata, okay, berapa digit dalam phone number tu? Apakah 4 digit terakhir? Cuba campurkan 4 digit tu jadi berapa? Jadi itulah cara yang kita ambil mengatakan neuroplasticity sambil dia bergerak, sambil dia berfikir. Itu ialah mental health and physical health. Apart from your mental health, you can do Sudoku and crossword puzzle and so on and so forth. Right? So di situ senaman ni macam-macam boleh buat di rumah ataupun di mana-mana. Ya? Yeah? Alright, saya akhir ni kita teruskan bersenam dan let's celebrate aging. Alright, thank you. Okay. Nanti Puan Azizah nak tunjukkan cara-cara bersenam kan? Ya. Kita kat kerusi jauh sikit daripada you punya screen. Kita akan sama-sama bersenam, okay? Kita panggil Share Fitness. Alright. Okay, Dr. Farizah boleh? Boleh. Marilah sama-sama bersenam. Sama-sama bersenam, ya. Satu. 4. Satu. About the life in Massachusetts. Speak about the people I have seen.
Okay, good. Okay. Wah, semua orang dah berpeluh. Itulah dia contoh yang paling mudah boleh dilakukan menggunakan kerusi di rumah. Okay? Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Azizah. That was a very interesting session and it's very practical. So sekarang ni ada banyak soalan sebenarnya dari ruangan chat, ramai yang bertanya soalan. Ada soalan untuk Puan Azizah. Dia tanya apa YouTube channel yang Puan Azizah recommend untuk buat exercise ni? Okay, sekejap ya. Sekejap. Dengar tak saya? Tak jalan. Dengar. Alright, saya tak refer kepada, sorry bukan nak sound arrogant ke tidak. Saya mengajar, tak refer kepada YouTube channel, minta maaf. Sebab saya ikut, sebab macam-macam jenis orang mengajar kan. Saya ikut structure yang saya belajar. So saya refer selalu kepada ICCA, iaitu International Council on Aging. Saya refer kepada program warga emas, bawa sebab saya certified daripada sana, so saya banyak risalah daripada sana. Tapi kalau nak pergi, sebab saya pun share di Facebook saya tentang contoh-contoh pergerakan yang mudah untuk warga emas buat di rumah. Satu hari saya share. Boleh follow lah Facebook. Saya Azizah Osman. Come over, dan saya juga buat live classes chair secara live juga untuk warga emas dan juga sesiapalah nak join macam tu. Okay, so tu satu avenue yang menarik lah. Jadi ramailah warga emas boleh buat exercise, kekal aktif, kekal cergas kan. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Azizah atas perkongsian yang sangat bermanfaat tersebut. Ada beberapa soalan untuk Puan Siti Adibah juga sebab tadi kan tergendala sebab jalan. Ada beberapa orang bertanyakan mengenai, ada banyak soalan. Yang paling ramai bertanya Puan Siti Adibah lah. Ada satu soalan pertama ni, sebelum tua lagi rambut dah beruban. Macam mana tu? Apa jenis makanan yang dia boleh makan? Okay, tu sebenarnya sebelum tu lagi dah ada mungkin dah start umur 30 atau hampir 40 ke atas tu kan dah ada nampak uban, tak banyak lah, sikit-sikit kan. Yang tu adalah perkara yang normal dan juga menunjukkan tentang adanya kekurangan nutrien juga sebenarnya, kekurangan nutrien, dan juga sebenarnya adalah faktor genetik pun ada juga isu dia di sini kan. Di waktu muda dah ada uban. Dari segi nutrition, kalau yang saya boleh cakap tentang nutrition, dari segi kekurangan beberapa jenis vitamin lah kan, vitamin untuk pembentukan sel dia kan, dan dari segi protein jadi maknanya ada kekurangan lah di situ dari segi pengambilan makanan harian seseorang tersebut, dan pastikan dia mengambil vitamin B, vitamin C yang mencukupi lah dan juga termasuk vitamin E sekali yang dapat dapat, maknanya kalau vitamin C tu untuk membantu meningkatkan penghasilan kolagen kan, dan juga kalau vitamin B tu untuk contohnya dalam sayur-sayur hijau kan, dan daripada daging pun ada B12 jadi vitamin B, vitamin C dan juga vitamin E lah yang perlu dipertingkatkan lah pengambilan, yang mungkin seseorang tu kurang mengambil sayur dan buah dia lah. Ya, jadi pastikan pengambilan harian cukup ambil sayur, satu hari ambil sayur 3 atau lebih sajian, dan buah pastikan ambil 2 sajian dalam satu hari. Untuk tips dia mudah je, kita buat setiap kali waktu makan utama, breakfast atau lunch dan dinner mesti ada sayur. Dan untuk buah selitkan waktu makan tengah hari dan juga waktu makan malam. Okay, so kalau dapat buat macam tu memang dapat patuh capailah kita punya saranan pengambilan buah dan sayur tu. InsyaAllah tak ada kurang uban lah. InsyaAllah. Okay. Tips yang bagus tu. Alright, ada soalan lagi mengenai interim
intermittent fasting. Intermittent fasting. Apa pandangan Puan mengenai intermittent fasting ni di usia emas? Okey, intermittent fasting ni merupakan satu cara pemakanan yang glamorous sekarang ni kan, IF lah kita panggil kan. Cuma IF ni ada pattern pengambilan makanan ni dia strict tau, dia lebih kepada waktu masa pengambilan makanan tu dia limitkan, tapi dari segi jenis makanan yang dia ambil tu dia tak kawal. Dari segi masa saja dah, maknanya ada pelbagai jenis intermittent fasting, ada yang 16 jam puasa kan, and then dia makan, kemudian dia puasa lagi macam tu. Okey, sebenarnya kajian tak ada yang kajian yang macam jangka masa panjang, jangka masa pendek dia memang boleh membantu dalam penurunan berat badan dan kontrol sugar level dalam badan seseorang. Cuma untuk warga emas, sebenarnya yang kita sarankan lagi adalah lebih baik berpuasa. Macam berpuasa, kalau cara Islam kita puasa dalam 13 jam kan, sebenarnya itu pun dah cukup memadai lah, dan untuk regulate kita punya sugar level kan. Dan sebenarnya untuk warga emas, kalau kita tak sarankan untuk buat IF ni, sebab warga emas ni pun dia ada selalunya datang dengan masalah-masalah kesihatan yang lain lah. Jadi kalau lebih disarankan untuk berpuasa macam biasa tu pun ada juga kalau orang tu ada kencing manis tu pun ada juga restriction juga kan, dia kena ada consultation lah daripada doktor ataupun dietitian ataupun nutritionist kan, untuk lihat dia punya blood, dia punya sugar level dia. Jadi secara amnya untuk intermittent fasting bagi warga emas kita tak suggest lah. Okay. Okay, so harapnya terjawablah soalan intermittent fasting tersebut. Ada soalan lagi untuk Puan Siti Adibah. Bagaimana dengan serving size protein untuk warga emas yang vegetarian? Okay. Untuk vegetarian, yang pengamal vegetarian ni dia masalah dia dari segi pengambilan protein ya. Kalau protein yang terbaik adalah daripada sumber haiwan. Okay, tetapi sekiranya vegetarian dia terpaksa mengambil protein, dia tidak boleh ambil protein daripada sumber haiwan dan dia perlu digantikan dengan protein daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Okay, seperti yang saya pergi tadi, kita tunjukkan beberapa pilihan makanan sumber protein, contohnya daripada legium. Macam tempe kan, ada kacang dal semua tu, daripada kacang soya, daripada tahu kan, yang tu boleh replace dia punya maknanya dia tak perlu ambil sumber protein daripada haiwan, dan dia terus replace 3 sajian protein dalam satu hari tersebut dengan sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu legium yang saya sebutkan tadi lah. Dia make sure dia kena ambil makanan tersebut. Dan selain itu dia boleh juga ambil kacang nuts tu pun ada mengandungi protein, cuma lemak dia terlalu tinggi, dan untuk kacang ni warga emas tak sesuai sangat lah dan so kita lebih prefer kepada pengambilan legium. Cuma masalah di sini juga adalah dari segi vitamin C. Vitamin C diperlukan untuk penyerapan iron oleh kerana dia mengambil protein daripada sumber tumbuh-tumbuhan, jadi penyerapan sumber iron tu tidak berapa berkesan lah. Jadi kita sarankan untuk yang vegetarian tersebut sebenarnya ambil protein daripada sumber legium, pastikan dia juga ambil vitamin C yang mencukupi. Dia ambil buah-buahan ataupun kalau minum air tu perah limau ke, kalau ada makan sambal belacan perah limau nipis ke, itu pun boleh meningkatkan penyerapan iron. Dan lagi satu, jangan ambil kopi dan teh dalam tempoh 2 jam lepas makan tu lah, kerana kopi dan teh dia ada tannin di mana dia boleh merencatkan penyerapan iron tersebut. Okay. Okay. Terima kasih atas jawapan tu. Ada lagi soalan mengenai makanan. Makanan memang favourite kan kat Malaysia ni. Ni pasal durian pula. Durian ni satu kegemaran rakyat Malaysia. Berapa sajian buah durian yang sesuai untuk warga emas? Okey, durian ni sekarang ni pun tengah musim kan. Orang PKP ni pun banyak, dah saya tengok online pun ada banyak durian. Durian ni sebenarnya adalah makanan yang kita makanan Malaysia kan, yang kita perlu promosikan kan. Kalau
Sebenarnya apa-apa makanan saja dia tak ada masalah kecuali kalau kita ambil secara berlebihan kan. Dan durian ni juga dia berbeza dengan buah-buahan lain yang kita kata dia king of the fruit kan. Sebab dia mengandung karbohidrat tinggi, lemak yang tinggi, tapi dia mengandung kalsium yang tinggi juga, kalium dan juga ada vitamin C, which is benda tu baik sebenarnya ya. Cuma yang saya katakan tadi dari segi berapa bilangan perlu ambil kan. Okay. Kalau ikut sahajan piramid makanan tadi, satu hari perlu ambil 2 sahajian buah-buahan. Okay. Termasuklah durian. Durian satu sajian selalu dalam 54 gram tapi susah nak kira macam tu, di dalam 2 hingga 3 ulas lah untuk sekali makan atau iaitu satu sajian. 2 hingga 3. Tapi sekarang ni macam-macam kan jenis durian kan. Tapi secara amnya macam itulah 2 hingga 3 ulas sahaja untuk sekali makan. Tetapi tengok juga kalau warga emas tu ada masalah kesihatan, contohnya dia ada kencing manis kan. Buah durian ni pun dia glycemic index dia adalah tinggi. Jadi kalau kandungan gula darah dia 10 ke atas kan, RBS jadi random blood sugar dia 10 ke atas, kita tak sarankan pengambilan durian lah. Melainkan warga emas tu kontrol diabetes ataupun dia sihat seperti biasa, dia boleh ambil 2 hingga 3 ulas durian sekali makan. Okey. Itu secara umum lah panduan macam mana kita nak makan durian kan. Kalau warga emas minta nak makan durian. Okey, selepas dia makan durian tu mungkin dia kena buat exercise yang Puan Azizah dah tunjuk lah tadi kan. So dapat burn off all the calories. Alright, so kita ada satu soalan untuk Dr. Wan Izwin. Mengenai langkah-langkah ataupun strategi yang boleh diambil untuk menambah baik situasi mental warga emas yang mengalami severe dementia selain daripada medication. Terima kasih Dr. Farizah. Okay, so langkah-langkah ni bergantung kepada situasi apa yang dialami kepada situasi mental warga emas berikut. Jadi pertama kita kena cuba huraikan apa situasi itu, apa yang mengganggu warga emas tersebut. Jadi sebenarnya orang yang mengalami dementia ni kadang-kadang dia orang payah nak express, nak cakap apa yang mengganggu mereka kerana mereka mengalami kebuntuan emosi disebabkan sakit dementia tu, dan juga kadang-kadang mereka rasa agak susah nak kan saya pernah cakap tentang masalah communication, so mereka ada word finding difficulties. Jadi nak cakap apa yang mengganggu mereka ni agak susah. Jadi kita kena cuba huraikan juga apa yang mengganggu mereka. Jadi contoh benda yang mengganggu warga dementia ni ialah sakit. Saya pernah ada satu sakit tu dia tak boleh nak cakap dia sakit, cuma dia asyik pukul kaki dia. Tapi tu sebenarnya cara dia sangat severe dementia, tapi tu sebenarnya cara untuk ubati dia sebenarnya sakit. Jadi cara nak mengubah situasi dia, saya bagi painkiller regularly. So macam kita kena tahu apa yang mengganggu mereka. Ada yang murung. Dan salah satu punca utama warga dementia mengalami masalah mental ialah bosan. Mereka tak dapat lagi stimulasi macam dulu. Mereka akan dapati agak susah untuk faham televisyen dan untuk baca surat khabar. Jadi kita kena cari cara untuk memberikan mereka stimulasi. Contohnya saya selalu sarankan saya kata cuba bawa mereka pergi berjalan. Selain sebagai exercise yang Puan Azizah sarankan tu, brisk walk ke short walk, tengok scenery, tengok pokok, tengok tumbuh-tumbuhan, tengok luaran, the senses are open. So benda tu yang boleh membantu sebenarnya orang yang mengalami masalah dementia, dan mereka dapat tidur dengan lebih selesa juga. Kalau mereka agak uzur dan tak boleh berjalan, cuba lakukan apa yang mereka boleh buat dekat dalam rumah. Contohnya mungkin tanam-tanam pokok ke, benda-benda yang tak berat. Ataupun salah satu yang saya selalu sarankan ialah kita panggil reminiscence therapy. So reminiscence therapy ni sangat bagus untuk warga dementia, di mana kita duduk bersama dengan mereka dan kita biarkan mereka bercakap tentang benda-benda yang mereka suka, benda lampau. So buka album, saya selalu suruh pesakit saya buat life story nama dia. So dah besarkan dari mana, duduk kat mana, mak ayah dulu sekolah dengan siapa, nama kawan siapa. So life story ni is actually a very good tool untuk digunakan untuk warga dementia ni. Jadi kita boleh, bila dia rasa agitated, dia punya quality of life dia down ke, kita cakap, mak cuba kita buka buku album ni, tolong tunjuk ni siapa,
Dan orang dementia ni diorang payah nak hidup dengan realiti sekarang. Mereka agak confused dengan dunia hari ini. Tapi mereka sangat selesa dengan time zaman dulu, time lampau. Jadi kalau kita boleh duduk buat reminiscence therapy ni, suruh dia ceritakan balik tentang masa-masa lampau, tentang zaman-zaman kecil diorang. Mereka sangat suka, mereka sangat selesa dan benda ni actually boleh guna sebagai cara nak calm kalau mereka agitated actually, selain daripada guna medication. Jadi ada banyak-banyak cara yang kita boleh guna untuk tolong mereka dari segi memberi quality of life. Itu yang penting untuk warga dementia ni, supaya mereka rasa dihargai dan mereka kurang agitation. Sebab bagi orang yang jaga warga dementia ni, mungkin warga emas yang mengalami dementia, yang paling stres bagi mereka ialah bila pesakit tu ada agitation. Mereka tak nak duduk diam, mereka marah-marah, mereka menjerit. Benda tu yang sebenarnya memberikan caregiver stress yang sangat tinggi. Jadi kalau kita boleh alihkan perhatian mereka, kita boleh buatkan mereka gembira, mereka akan kurang membawa kepada behaviour macam tu. Okay. Boleh saya add sedikit tentang boleh. Dr. Wan Izwin, sebab saya pun train untuk warga emas yang ada dementia. Training implication untuk yang pesakit dementia, salah satu macam Dr. Wan cakap, you allow them to tell you stories. You have to repeat over and over, and over again as though cerita tu cerita baru. Okay? Yes. Lagi satu, bila kita cakap dengan dia, kita kena ada eye contact. Betul. Betul kan? And then kita sendiri ni kurang bercakap banyak. Kita rasa biar dia bercakap, tapi bila kita nak bagi arahan, it should be short and simple sentences. And then kalau kata nak ajak dia bersenam, kita gunakan functional movement yang macam squat, benda-benda simple yang you buat hari-hari. Itu salah satulah. Thank you. Thank you input Puan Azizah. Betul. Tapi banyak benda yang mereka boleh buat. Kita kena fokus on what they can do, bukannya what they can't do. Itu the key of looking after people dengan dementia. Right, good. Kita fokus yang positif tu kan, apa yang mereka buat. Okey, Puan Azizah, selain daripada senaman yang duduk tadi, kalau warga emas tu berbaring, ada tak senaman untuk mereka yang bersenam sambil baring? Kalau untuk mereka yang sakit lutut, contoh macam tu lah. Macam mana? Apa yang dia boleh buat? Okay. Boleh je. Katakanlah dia baring, okay? Dia boleh kuatkan dia punya otot dada. Alright, dia boleh buat chest press sambil baring. Ni baring, you kalau tak ada bebanan pun pakai tangan je sendiri. Turun naik macam ni. Ataupun angkat kaki, turun kaki. Kalau tak boleh angkat setengah, suruh dia angkat satu-satu. Ini saya kata progression, angkat satu-satu. Bila dah kuat sikit kaki tu, angkatlah sikit daripada katil tu, turun. Dan bila katakanlah mereka nak bangun pada katil, jangan terus bangun mendadak, bangun dulu, stop dulu, baru bangun perlahan. Banyak je senaman. Katakanlah dia sakit lutut, okay? Boleh buat atas kerusi. Banyak options, okay? Cuma caretaker tu yang jaga dia, kena pandailah. Sebab apa saya belajar warga emas ni? Sebab saya jaga arwah mak saya. Itu yang saya cari usaha bagaimana, daripada tak ada ilmu tu, saya boleh gunakan untuk arwah mak saya. Itulah dia. So sekarang ni dah luaskan ilmu tu, panjangkan kepada orang lain kan. Sebab saya pun mengajar untuk PAWER kerajaan ada buat PAWER. PAWER lah pusat aktiviti warga emas di setiap negeri semua ada. Di situ saya mengajar warga emas lain supaya mereka ni jadi instruktor. Gunakan kursi. Dan mereka pula intern ajar pula warga emas lain yang datang ke PAWER tu. Itu bawah Kementerian Keluarga, Wanita dan Keluarga. Okay. Right, so that's very interesting supaya kita semua memang mesti kekal aktif kan? Alright, so memang banyaklah jenis-jenis senaman yang boleh buat. So tak semestinya kalau kita terbaring, kita tak boleh buat apa-apa kan? So ada je macam-macam yang kita boleh modify. Ada satu soalan ni untuk Dr. Wan Izwin. Bagaimana nak berinteraksi dengan warga emas untuk mereka mengikuti saranan anak-anak? Sebab pengalaman peserta yang bertanya ni, dia kata dia sangat susah nak berinteraksi dengan ibu bapa atau mertua.
Okay. Seperti kata Puan Communication. Azizah tadi, memang nak bercakap dengan communication dengan orang yang ada dementia ni agak susah. Satu, mereka mempunyai masalah untuk memahami apa yang kita kata. Dan salah satu, dan satu lagi ialah mereka juga nak express diri mereka pun payah. Jadi kita sekarang ni mempunyai, communication is a two-way thing. Jadi you're already having problems in the two-way communication. First, salah satu benda yang kita kena try nak correct juga yang saya rasa ramai orang ignore ialah pendengaran. Actually, pendengaran ni sangat penting untuk warga emas. Rasanya ramai orang yang tak berapa mengambil kira sangat pendengaran ni, tetapi sebenarnya memasang hearing aid, benda-benda yang boleh menolong communication ni adalah sangat penting. Dan actually kalau kurang pendengaran ni juga boleh meninggikan risiko untuk mendapat dementia. Actually mempunyai masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Jadi so kita kena try to correct dulu apa-apa yang kita boleh correct untuk communicate. Satu lagi yang Puan Azizah mention tadi itulah, iaitu good eye contact. Use short, simple sentences. Orang dementia ni dia tak boleh faham arahan panjang-panjang, cerita lebar-lebar, ada side story lagi. Kata kalau nak cakap dengan mereka, kena cakap straightforward. Dan so guna simple short sentences. Dan kita kena faham orang mereka juga sangat sensitif. Just because they have a cognitive issue, ada masalah kognitif, itu tidak bermakna mereka tak ada perasaan. Itu tak bermakna mereka tak faham body language. Kadang-kadang saya nampak bila saya buat klinik, saya tengok macam interaksi antara anak-anak caregiver ni macam orang tu tak wujud je. Even doktor semua buat macam tu kadang-kadang. Cakap macam the person yang dementia tak wujud. But actually dia boleh baca lagi, dia faham kita punya body language. Jadi kita kena still involve mereka dalam conversation. Dan memang kadang-kadang nak cakap dengan orang yang lebih tua ni bukan saja just warga dementia, tetapi nak bercakap dengan orang tua itself ni bukan benda yang senang. Jadi mungkin kita kena menggunakan bahasa yang lembut. Kita mungkin kena straightforward, tapi at the same time kita kena juga berlapik, which is quite a difficult skill. Kita tak nak sakitkan hati mereka, dan cuba pick yang time mood dia orang baik. Jangan cari time mood yang dia orang tak baik. So kadang-kadang dan juga dementia dan orang yang mempunyai masalah kognitif ni dia orang ada time of the day yang dia orang okey. So some patient saya tahu pagi dia orang okey sikit, dia orang baru bangun, dia orang alert. Jadi kalau you nak cakap benda-benda yang you rasa sensitif, you kena ingat benda-benda ni you kena pilih time yang bagus. Dan satu lagi kita kena bersedia, dan apa yang kita cakap tu kadang-kadang mereka tak ingat lepas tu. Jadi mungkin juga kita akan rasa frustrated juga. Sebab, dan jangan guna perkataan macam kan dah cakap. Because for them they are actually hearing it for the first time. So I think certain words are not helpful. Ada banyak bagi orang yang rasa ada masalah, ada banyak resources yang boleh tolong belajar communication dengan patient yang ada dementia. Alzheimer Dementia Foundation Malaysia selalu ada dia punya training course every month. For example about purposeful engagement, dan juga mereka juga ajar communication, effective communication with dementia. Saya sarankan orang yang sesiapa yang menjaga caregiver pada orang dementia belajar skill, because dementia ni is about skill learning. There's not much you can do sometimes nak tolong orang dementia tu, tapi banyak yang kita sebagai caregiver yang boleh buat untuk tolong diri kita sendiri dan tolong orang yang ada dementia tu. It's about education dan about belajar skill untuk jaga mereka. Betul lah. That's why Puan Azizah belajar kan untuk jaga arwah mak. Betul. Dia ada skill dia. Dia bukan sembarangan. Dia ada skill. Banyak tu. Lepas tu kita pula boleh belajar daripada dia sekarang. Betul. Okay, Puan Siti Adibah, nak tambah apa lagi untuk you punya section pemakanan tadi yang kita tertinggal? Oh, termute. Okay, boleh juga kalau nak sambung sikit lah, kita sambung sikit kan. Ada sikit masa lah kan. Berapa lama tu ya? Kat sini dia tulis sampai kalau kita boleh kongsi sampai 5 minit ataupun 2-3 minit je lah rangkuman. Rugi pula nanti tak tengok apa dia punya kesimpulan. Panjang je lagi. Okay, saya share screen dulu.
Okey. Dalam 2-3 minit tu pun ni penting ni, gaya pemakanan yang sesuai. Okey, saya pergi make it short. Saya takut tak sempat juga. Okey, gaya pemakanan yang sesuai. Macam mana? Macam tadi dah terangkan kan tentang food pyramid tu semua. Tapi macam mana kita nak apply tu, dan mungkin complicated jugalah kan kalau nak ikut food pyramid, macam mana nak amalkan kan. Okey, tapi sebelum tu kita tengok pada sunnah Rasulullah lah kalau kita kaji amalan pemakanan baginda bertepatan dengan Al-Quran. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Itulah kita punya konsep lah. Okey. Okey, untuk amalkan pemakanan sihat, yang saya cakap tadi ikut piramid makanan, di mana seimbang, pelbagai dan juga dia mestilah sederhana. Okey. Piramid makanan ni maknanya pelbagai dan sederhana. Kita ikut piramid, kita ikut suku-suku separuh. Pernah dengar tak? Konsep yang mudah lah sebenarnya untuk diamalkan waktu makan, dan juga mesti ada keseimbangan. Maknanya apa yang kita makan dan kalori itu juga yang digunakan untuk energy out. Maknanya kita kena exercise, buat kerja rumah untuk mengeluarkan balik supaya lebih seimbang. Supaya makanan tersebut tak disimpan sebagai lemak. Okay, jadi untuk memudahkan kita mengamalkan pemakanan sihat, kita sarankan buat amalkan pengambilan makanan secara suku-suku separuh. Suku-suku separuh, dia macam pinggan biasa kita. Okay. Saya ada juga pinggan kat rumah. Dia sama je. Dia 10 inci. Standard kalau pinggan yang biasa macam ni, macam mungkin semua orang ada. Kan? Yang macam ni pun boleh. Dia sama je. Saiz standard, bukanlah saiz yang kita makan kat kedai makan yang pinggan besar tu kan. Itu bukanlah pinggan biasa, pinggan yang memang dah kita ambil yang standard 10 inci dia punya diameter. Okay. Dan apa yang disarankan 5 mesej utama dan pinggan sihat, dipastikan sekurang-kurangnya separuh dari pinggan kita tu adalah yang bijirin penuh. Lepas tu dan separuh lagi daripada tadi suku bijirin penuh daripada kumpulan karbohidrat, dan separuh daripada pinggan kita mesti ada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan suku adalah daripada kumpulan protein. Okey, dan makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Sarapan pagi pun ikut macam ni, makan tengah hari ikut macam ni, dan malam pun ikut macam ni. Okey. Okay, ni contoh untuk mudahlah. Kalau makan capati suku-suku separuh pun boleh. Capati tu memang yang kita tengok tadi dalam satu sajian kan, sekeping besar tu macam ni lah. Okay, dan mesti ada sayur. Kalau kita makan capati tak ada sayur kan, mesti ada buah. Okay, yang ni pun ada sayur-sayuran lagi. Okay, nasi lemak kita tukar pada nasi lemak lebih sihat. Kita punya portion nasi adalah dalam 2 sendok saja. Sekali makan 2 sendok dan banyakkan sayur-sayuran. Ni dia tips je. Kita banyakkan sayur-sayuran. Kalau nasi lemak sesuai kangkung celor ke timun ke kalau saya letak brokoli pun celor, lagi sedap lah dan lagi lama lah kita punya tahap kenyang kita tu. Dan untuk protein boleh ambil ni semua sumber protein. Ikan bilis ada, pasal ada kacang, ada telur. Okay. Ni roti. Okay, kalau kita nak makan roti pagi, boleh ambil sampai 2 keping roti, dan ada sayur-sayuran dan ada kumpulan protein. Keluarga emas boleh ambil kacang panggang ni kan, ada telur, okay, dan ambil susu, okay. Dan yang ni pun boleh juga cara hidangan untuk suku-suku separuh. Tengok ayam dia besar mana, macam tu je lah, okay. Dan kalau kita makan sayur dengan banyak, pastinya insyaAllah kita tak akan makan berlebihan sebenarnya. Dan makan dengan perlahan-lahan. Jangan makan sambil macam tengok TV ke itu memang kita tak akan sedar. Makan perlahan-lahan, kunyah bagi masa untuk kunyah supaya makanan tu dapat dihadam dengan lebih baik dan kita akan kenyang. Okay, so I think contoh-contoh ni bolehlah orang-orang biasa semua ikut kan. Sebab ni contoh yang senang lah untuk pinggan sihat. Pinggan sihat jadi kita punya makanan pun sihat. Okay, baiklah. Rasanya dah sampai 4.20, kita dah 5 minit terlebih masa. So saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua panel yang dapat sama-sama berkongsi
kepakaran masing-masing untuk kita meningkatkan kecergasan dan keaktifan warga emas. Dan untuk ini saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang bertanya dalam ada banyak soalan tadi, kepada semua hadirin yang bertanyakan soalan, dan semoga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat. Walaupun 2 jam, tapi banyak kita dapat ilmu ni. Selepas ni semua orang boleh follower kepada Puan Azizah untuk hari-hari dapatkan aktif ataupun senaman, tips-tips senaman, dan juga boleh follow Alzheimer's Disease Foundation. Sebab Dr. Wan Izrin juga salah seorang trainer untuk mengajar komunikasi, kan? Untuk mereka yang ada masalah dengan pesakit demensia. Alright, so saya nak akhiri dengan 2 rangkap pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Perkongsian sudah, soal jawab pun sudah, amalan gaya hidup sihat jangan dilupa. So kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali majlis kepada Alia. Di mana Alia? Okey, terima kasih Dr. Fariza dan panel kita buat webinar yang sangat-sangat berguna hari ini. Banyak saya belajar. Tak lupa juga terima kasih buat Dr. Nuraliza dan para hadirin kita yang mengikuti webinar sejak 2.30 petang tadi. So saya berharap anda semua ada dapat ilmu dan manfaat daripada webinar ini dan boleh praktikkan dalam kehidupan seharian. Mungkin boleh start makan ikut piramid makanan, suku-suku separuh, dan buat yang bekerja di rumah tu mungkin boleh start buat senaman sambil duduk, sambil baring pun boleh. Dan mari kita sama-sama menjaga kesihatan mental semua orang. Mungkin boleh tanya khabar dekat ahli keluarga kat kampung, jiran-jiran sebelah dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami pihak penganjur di Galen Center. Sekali lagi terima kasih buat masa anda pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.